Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar saudara, salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya. Doa saya kepada anda sentiasa walafiat. Ya. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Itu juga dengan saudara Setan Kuning. Saudara Syuhami Megat Ridwan, Waalaikumsalam. Salam juga buat warga perjuangan semua. Syuami Megat Rizwan bersekirim salam untuk semua warga. Saudara Abu Sama, Saudara Ali Abdullah, Naizam Alwi, Saudara Anwar Jubin, Waalaikumsalam. Saudara Izzuddin. Itu juga dengan Din Kasut. Saya ketawa nama macam-macam. Bobolah nama apa saja asalkan anda bahagia. Bi. Begitu juga Puan Rubidin bersama pasangannya. Memang saban malam saya mendoakan kebahagiaan anda berdua dan keluarga. Rawatlah cinta kasih keluarga anda. Jaga kesihatan elok-elok. Saudara Zana Ishak, apa khabar? Waalaikumsalam. Begitu juga untuk teman-teman. Katanya Saudara Ishak berkirim salam pada semua teman-teman yang kesempatan dalam live ini. Faizal Ajoy, salam satu Malaysia. Saudara Kholek Mat Ripin, Saudara Ramli Sabrin, Saudara Muhammad Fuad, salam daripada Shah Alam. Saudara Muhammad Fuad daripada Shah Alam, Saudara Osman PL, Mustafa Cik Sud, Tasbih Tak Akhir, salam tu. Pak Cha, Salma, Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar kita baru dah? Mudah-mudahan sihat-sihat. Air hujan dah. Dah dekat nak dah ni, banjir ni, musim monsun. Saudara Z, Saudara Setan Kuning, musim semua batuk betul. Saya pun ada sikit lagi. J. Oswald Walzi, apa khabar saudara? Marabah. Saudara Zainura Alif, Waalaikumsalam. Saudara Sabri Hassan. Begitu juga dengan Yuzin Yusof, Saudara Paipon IP. Paipon kau datang ni mesti ada yang kontroversi. Saudara Paipon. Zari Muhammad, Saudara Hasnah Jaafar. Daripada Johor, Saudara Hasnah Jaafar. Di mana Johor tu? Saudara Rais Mustafa, Waalaikumsalam. Saudara Azri Kasim, Yamin Ibrahim, Saudara Ahmad Tarmizi, Aminah, Kak Minah daripada Terengganu. Apa khabar puan? Moga sihat walafiat. Terengganu hujan dah ada. Asra Nazri Bazin daripada Gombak. Muhammad Azmin, Cik Mustafa, Cik Soh, Alis Abdul Khalil, semua Abdul Ali, terima kasih share and done. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan santuni usai pencerahan saya malam ini. Bagi teman-teman yang merasa terganggu siaran dalam Facebook, boleh masuk pada Instagram. Saudara, Instagram Amir Hijaz Fans. Saudara, like and share di halaman Amir Hijaz Fan. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan kedudukan sekarang. Bagaimana laporan yang saya terima daripada sahabat kita, Saudara Rio daripada Universiti Melaya. Kata Saudara Rio, hari ini adalah hari yang ke-628. Bumi kita ini, negara kita masih lagi belum beredar virus corona. Hari ini, hari Selasa 7 Disember. Hari yang begitu penting, yang banyak ceritanya pada hari ini. Dan dari segi laporan COVID-19, ada peningkatan. Semalam 4,262, tapi hari ini sudah naik balik pada 4,965, menjadikan jumlah terkumpul 2,667,999 warga kita yang dijengah oleh virus corona, dan semalam kematian adalah 38 orang. Itu laporannya, menjadikan untuk bulan ini 7 hari bulan sejumlah 35,217 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona untuk bulan ini. Saudara, usai pencerahan COVID-19, terima kasih Saudara Roy, Saudara Reno, Saudara Rio. Terima kasih Saudara Rio. Kadang-kadang dah tertua ni, begitulah. Baik, kita masuk dalam segmen e-commerce. Jangan marah saudara. Kepada mereka yang punya produk, bolehlah berhubung dengan Al-Azhar di talian 0113304141 untuk membolehkan saya memberi pencerahan. Saudara, kalau berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa haruman Al-Bakhurnya, wangi-wangian setangi yang dibawa daripada Timur Tengah. Begitu juga dengan haruman parfum. Masih lagi beli satu dapat satu.
Jadi wangian-wangian itu bukan wangi daripada England, daripada Paris ya saudara. Ini adalah wangian-wangian yang aromanya seperti mana kita berada di Tanah Suci Mekah ataupun di Madinah. Saya suka aroma itu. Sesemua begini pun masih tercium-cium lagi wanginya. Kalau anda cuma hari ini tak bolehlah kalau Siti Farehah, sebab dia terpaksa dirawat di hospital Thompson kerana katanya ada slip disc. Bersamalah kita mendoakan agar Siti Farehah segera comeback, segera pulih seperti sedia kala. Tapi saudara boleh berhubung dengan Syauqi untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang segar, ceri, anggur dan sebagainya dengan harga di bawah pasaran. Hubungi Syauqi dari Kizinis di talian 012-357-5703. Usai kita segmen e-commerce. Berniaga saudara, jangan tak berniaga. Baik, kita masuk sedikit tazkirah singkat, pendek saja saudara. Untuk ini adalah culipan saya daripada kiriman teman-teman yang saya lihat agak berguna untuk kita kongsi bersama. Kerana terdapat 8 nasihat Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, pejuang Islam kita, tentang kunci kemuliaan. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya barang siapa yang meninggalkan ucapan yang tidak perlu, maka dia akan diberi hikmah. Barang siapa yang meninggalkan penglihatan yang tidak perlu, maka dia akan diberi kekhusyukan di dalam hatinya. Barang siapa yang meninggalkan makanan atau meninggalkan makan yang berlebihan, maka dia diberi kenikmatan sewaktu beribadah. Dan barang siapa yang meninggalkan tertawa berlebihan, humor, maka dia akan diberikan kewibawaan. Bukan serius, tapi janganlah terlalu banyak ketawa dan ataupun bergurau sela. Barang siapa meninggalkan jenaka, dia akan lebih penghormatan. Barang siapa meninggalkan cinta duniawi, maka dia akan diberi kecintaan di akhirat. Saudara, gigi saya masih lagi tak berpeluk lagi saudara. Kalau tergendala jangan marah. Dan barang siapa yang meninggalkan perhatiannya kepada aib orang lain, dia tak payah nak fikirkan aib orang, maka dia akan diberi kemampuan memperbaiki aibnya sendiri. Dan akhirnya, barang siapa yang meninggalkan penelitian tentang bagaimana wujudnya Allah, maka dia akan terhindar dari niat berpura-pura terhadap agamanya. Jadi, dengan 8 alasan tadi, jika itu masih belum mampu membuatkan kita berubah, maka untuk Allah Subhanahu Wa Taala alasan yang paling mulia untuk kita berubah. Saudara, jadi bersama-samalah kita pikirkan tentang apa yang dipesankan, 8 perkara yang dipesankan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Baik saudara, kita masuk segmen mutiara kata. Kata Saudara Hibir, kemajuan individu atau seseorang dan perkhidmatannya terhadap kemanusiaan adalah terhasil dari pekerjaannya yang berguna. Jadi apa yang dilakukan, benda yang baik itu, maka kemajuan individu dan perkhidmatan itu terhadap kemanusiaan juga lah dapatnya. Terima kasih Saudara Hibir. Kemajuan individu dan perkhidmatan terhadap kemanusiaan adalah terhasil dari pekerjaannya yang berguna. Itu culipan daripada Dr. Sini Bremer. Baik saudara, usai kita Saudara Brahman, Saudara Rosli, Saudara Ismail daripada Instagram, Al-Saif, Talib Zainon, Duan Zain, semoga bosku diadili dengan seadil-adilnya. Saudara Empat Tulang Kering, Saudara Rashid Mustafa, Kamal, Budiman Effendi. Terima kasih saudara. Baik saudara, seperti biasa, bila saya mulakan bicara saya, sentiasa saya akan mengutarakan salam impian moratorium dan RM10,000 pengeluaran wang dari simpanan pekerja. Dapat tak dapat soal lain, kita harus menyuarakan itu kehendak kita. Terpulanglah pada pimpinan negara. Mereka berada di anjung kuasa, mereka mampu untuk melakukannya. Jika mereka tidak mahu melakukan, apa nak buat? Kita ni rakyat, saudara. Kadang-kadang kita merasakan seolah antara timun dengan durian. Digelik pun kita luka, tergelik pun kita luka, saudara. Baik. Dan pesan saya pada pimpinan negara, berhati-hati agar tidak berbelanja berlebihan ataupun tanpa had. Kerana setiap kali anda berbelanja tanpa had, maka negara akan
berada dalam keadaan yang muflis. Saudara, meredah ipoh, sama-sama kita doakan di SNR dibebas dari tuduhan. Amin. Saudara Zainuddin dan saudara Roslan Arifin, saudara Zainal Abidin Muhammad Azalan, ini daripada Instagram. Itu juga dengan Mahathir Lenggo, Muhammad Radi, Abdul Wahab, Abdul Rahim. Baik saudara, tajuk bicara kita malam ini, mungkinkah episod duka terukir lagi? Mungkinkah episod duka terukir lagi? Sebelum saya memberi pencerahan, seperti biasa, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, Bang Atik orangnya berjanggut, namun lawa mendapat pujian. Amalan politik ugut-mengugut hanya membawa kepada kerugian. Sebab itu Pak Nazil berpesan pada pimpinan politik, jangan lakukan ugut-mengugut. Katanya lagi, sambal kerang, lemak siput, gulai pelotan, panggang pari. Ada orang ilmu sejemput, berangan jawatan menjadi menteri. Jadi itulah masalahnya. Ilmunya sejemput, tapi berangan, aku layak jadi menteri. Bila dia jadi menteri, apa pun tak boleh nak buat. Dan saya suka Pak Nazir ni, bila dia sebut satu perkataan yang dia jangkakan orang tak faham, dia akan bagi penjelasan. Pelotan itu adalah sejenis ikan laut. Dia macam ikan duri saja, tapi besar, ikan pelotan. Dan telur dia bulat-bulat, warna kekuning-kuningan, sedap dibuat asam pedas. Duri, telur ikan pelotan. Sambal kerang, lemak siput, gulai pelotan, panggang pari. Ada orang ilmu sejemput, berangan jawatan menjadi menteri. Rosaklah negara kita saudara. Bagaimanapun, saya masih menerima kiriman pantun daripada sahabat kita, pejuang anak muda daripada Perak Tengah, saudara Nordin Malik. Dia sibuk macam mana pun sekarang ni, dia tengah berusaha iGrow, mewujudkan sektor pertanian untuk diceburi oleh anak-anak muda. Boleh saudara masuk dalam email dia, iGrow, 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 mana saya membesarkan, saya menanam iGrow. Beliau adalah pejuang yang bagi saya perlu kita santuni anak muda, saudara Nordin Malik. Beliau sempat mengisal pantun pada kita, katanya, gegak guruh air di tadah, mari di tadah tempayan Jawa. Hidup menunggu, tiada bersudah. Hidup mengharap, takut kecewa. Jadi kalau kita duduk menunggu tak sudah-sudah, tak selesai saja, kerana kuatir kita banyak mengharap, akhirnya kita kecewa. Itu pesan saudara Nordin Malik. Sebab itu beliau mengusahakan tanaman moden, petani moden untuk anak muda. Kemudian katanya lagi, asal kapas dari benang, hendak menjahit jatuh ke riba. Jangan mengharap kerja dikenang, pengampu juga meraih laba. Saya, jangan kita harapkan sangatlah untuk kerja-kerja, untuk dikenangkan bahawa ni boleh tolong kita. Tak ada. Kerana pengampu jugalah yang meraih laba. Sebab dalam kepimpinan kita ramai pengampu. Yang saya katakan kadang-kadang apik lempang. Terima kasih saudara Nordin Malik atas kiriman pantun saudara. Begitu juga pada Pak Nazil yang tidak henti-henti menghantar kiriman saya. Saudara Azwar Razak Najib, mana? Mana? Ada di rumah lah tu. Assalamualaikum, Sri, khabar? Zul Ramzul, Mak Semana, salam. Baik saudara, usai kita berpantun, jangan lupa gedung ilmu. Ini pesan orang tua-tua. Saya harap agar anda menghayati tiap-tiap baik-baik kata-kata yang dinyatakan oleh pimpinan terdahulu. Kerana dalam ungkapan kata-kata pemimpin Melayu, yang saya ambil daripada buku kiriman Tan Sri Johan Jaafar, dia mengatakan bahawa pemimpin bagaikan acuan. Jadi pemimpin harus ada memegang adat dan menjaga syarak. Mesti menjaga kemurnian sikap. Sebab janganlah menjadi pemimpin yang angkuh. Kerana jika pemimpin yang angkuh, hatinya busuk, akal tak senonoh. Ini kata orang tua dulu. Negeri rosak, rakyat bergaduh. Kalau pemimpin itu angkuh, terhadap yang susah, ia menjauh. Terhadap yang berkuasa, ia bersimpuh. Dia membodik dia dulu kalau orang tu berkuasa. Macam bos lah, yes bos. Tapi kalau orang yang susah, dia menjauh. Orang berlebih, dia menuduh. Kalau orang tu lihat berlebih-lebihan, dia menuduh. Ini orang korup lah, itu dan sebagainya. Dan orang mendapat, ia mengeluh. Bila tengok orang tu kaya-kaya senang lenang, dia dah, kenapa aku tak dapat? Sebab ini pemimpin yang yang angkuh.
Kemudian dijadikan pemimpin negeri kan rusuh. Usuh saudara, bertaburan rakyat dalam keadaan bertaburan. Mana yang jernih menjadi keruh. Jika pemimpin ini dijadikan dua, banyaklah musuh. Mana yang elok menjadi lusuh. Mana yang lurus kan kena kecoh. Mana yang menyanggah kan kena gocoh. Gocoh orang Kelantan kata kena bergaduh saudara. Mana yang melawan kan kena pelupuh, kena pukul. Dijadikan induk, kerjanya berlecoh. Negeri rosak, umat kan rusuh. Itulah kalau kita punya pemimpin yang tidak senonoh, yang angkuh. Jadi kita hindarilah pemimpin yang sebegini, kerana itulah yang dipesan oleh pimpinan-pimpinan terdahulu agar dapat jadi amalan kepada pimpinan hari ini dan akan datang. Kita sambung besok apa kata curipannya. Ya, saudara? Baik. Sebab malam ini banyak perkara yang sensitif yang akan saya sentuh, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube. Maka anda adalah bertanggungjawab di atas setiap suntingan yang dilakukan. Sebab tadi peguam saya telefon saya, kata malam ni tentu saya akan menyentuh sesuatu yang sensitif. Dia kata ya, dia kata kena nyatakan yang ini, kena bagi peringatan. Kedak nanti orang kata kita sengaja ya saudara. Jadi mereka yang menyunting semula live dan masuk ke dalam channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda atas setiap suntingan, kerana saya tidak akan bertanggungjawab. Kerana ada suntingan dia berlaku 5 minit, culip 10 minit, 5 minit, bagi tajuk macam-macam, akhirnya lari daripada maksud yang saya nyatakan. Jadi maka anda harus bertanggungjawab atas suntingan anda. Begitu juga kepada anda yang menghantar kiriman atau berbicara, anda juga bertanggungjawab atas setiap apa yang anda komen. Saya tidak mampu untuk menilai satu persatu. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik dan mengikut pengalaman saya, mengikut pengetahuan saya, tidak lain tidak bukan adalah untuk kita dapat pengetahuan. Itu saja. Tidak lebih daripada itu. Bukan hanya untuk memporak-porandakan pemikiran rakyat, bukan untuk mengampu atau boleh. Dan ini adalah pencerahan yang percuma, tiada bayaran, dan saya juga tidak menerima sebarang bayaran. Anda juga tidak mendapat sebarang bayaran. Jadi kita sama-sama menyantuni ruangan ini adalah berpaksikan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ini paling penting saudara. Jadi kalau rasa apa yang saya lontarkan ini tidak setuju, tak ada masalah. Bukan saya memaksa anda untuk percaya 100%, tidak. Kalau anda bersetuju, okeylah tu. Alhamdulillah, mana betul apa yang saya cakapkan. Itu saja saudara. Jangan kita berada dalam suasana yang kecoh. Saudara, ingatlah saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap isu itu dengan penuh harmonis. Jangan elakkan menggunakan kata-kata yang kesat apabila saudara melayari halaman saya ini. Saudara, baik. Sebelum itu, seperti biasa, saya harus melaporkan keadaan kehidupan rakyat hari ini. Alhamdulillah, nampak gayanya di Kelantan harga barang basahan, terutamanya sayur-sayuran dan ikan ayam di Kelantan lah katanya sudah mula berkurangan, tapi belum lagi kata susut harganya, tidak. Ada menunjukkan tren penurunan. Itu kata pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ewalah Pengguna Kelantan, Saudara Adnan Abdul Rahman. Kenyataannya itu, dia kata ada penurunan, tapi belum lagi kalau terkawal semua kedai-kedai, semua pasar-pasar jual murah, tak ada. Saudara, kata menurut kata Saudara Adnan, jika 3 minggu lalu harga ayam dijual melebihi RM9, malah ada yang mencecah RM10,000 sekilogram. Jadi apa yang kita lontarkan benda itu betul. Namun sejak beberapa hari lepas, harga bahan mentah itu didapati turun di bawah paras RM9 sekilo. Harga yang sebenar berapa tak tahu. Dia sebut di bawah paras RM9. Mungkin RM8.99 RM9 juga. Jadi katanya pihak pemantauan, pegawai-pegawai dan penguasa agensi kerajaan dan mendapati peniaga di pasar basah negeri ini memberi kerjasama baik kepada KPDE dan HKP. Jadi memanglah peniaga tidak mahu menaikkan harga. Masalah kita adalah masalah kartel ataupun pemborong. Ini yang perlu disantuni. Bagaimanapun kita terima kasihlah kepada penguasa Kementerian Perdagangan Negeri dalam dan juga pengguna, usahakanlah agar rakyat tidak terus terjebak dalam keadaan ini. Kerana sekarang ni kesan daripada itu mengakibatkan ramai pengkritik politik mengatakan bahawa kerajaan
Memang dia kata bahawa kerajaan dahulu, Kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Tan Sri Muhyiddin memang gagal. Tapi bukan sahaja kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin yang gagal, malahan menteri-menteri juga gagal. Dan menteri-menteri ini juga ada dalam kabinet Datuk Ismail Sabri. Jadi sejak jadi Perdana Menteri, rakyat melihat bahawa yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri seolah terhimpit dengan pelbagai permasalahan politik. Malah dirinya juga dikatakan bagaikan dalam keadaan yang tidak menentu, seperti sudah dikepung dan susah untuk membuat keputusan. Sebab itu bila beliau melontarkan kenyataan apabila Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian mengatakan nak import ayam 200 ke 300 kontainer, maka beliau pun okeylah, begitu keadaannya. Dia kata setuju, sedangkan tidak pun diperhalusi halal haramnya, kesucian daging itu dan sebagainya. Jadi sebab itu orang melihat yang Perdana Menteri ni seolah-olah ada dalam keadaan yang sukar, kerana dirinya seolah-olah terkepung, saudara. Dan ekonomi negara bukan baik. Ekonomi semakin udum lagi. Tak ada tanda-tanda yang kita boleh keluar dari suasana yang sebegini. Kemudian harga barangan masih belum mampu dikawal, walaupun di Kelantan okeylah, tapi bukan mengatakan secara tuntas. Masalah kartel belum selesai lagi. Malah masalah kestabilan politik juga tak tentram. Saudara, memang tak tentram. Sebab saya katakan semalam ada usaha-usaha untuk melaga-lagakan pimpinan di atas. Dan yang paling bahayanya apabila Yang Muhammad Sri Ismail Sabri ditonjol-tonjolkan seolah calon untuk jadi presiden parti, yang akhirnya membuatkan warga UMNO tambah marah. Apabila presiden dah setuju dia jadi Perdana Menteri, buatlah kerja sebagai Perdana Menteri. Apa perlu nak dikacau pula dari segi UMNO? Biarlah presiden UMNO melaksanakan tugasnya menyantuni parti UMNO. Sepatutnya begitu, sebab banyak parti-parti yang setelah saya katakan di luar negara tak semestinya presiden parti jadi Perdana Menteri. Ini keadaannya. Jadi warga banyak bikin salam pada saya, menghantar kiriman, nak telefon dan sebagainya, menyatakan kurang senang mereka terhadap sikap mereka yang mahu mewujudkan onar dalam UMNO. Itu keadaannya. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya terfikir tadi, mungkinkah episod duka terukir lagi? Ini harus dilihat. Mesti mungkinkah episod luka, yang luka, yang duka, yang sedih terukir sekali lagi? Kerana episod duka ini, percaturan politik umat Melayu, dia pernah tercetus pada tanggal 24 November 1975. Jangan lupa saya cuma memberi pencerahan ini, menyatakan dari segi latar belakang dulu supaya kita faham. Kerana pada 24 November 1975, Wira Bangsa Melayu ketika itu, almarhum Datuk Harun Idris, diberkas oleh Biro Siasatan Negara dan dibawa ke Mahkamah Session di Bukit Mahkamah atas tuduhan rasuah, yang sehingga hari ini warga UMNO tidak dapat menerima tuduhan tersebut, dan warga UMNO merasakan ini adalah percaturan politik. Sehingga saat ini, walaupun Mahkamah ada buat keputusan begitu, kemudian Mahkamah Session di hadapan Hakim Siti Normah ketika itu mula membicarakan Datuk Harun dengan 16 tuduhan pada tarikh 12 Januari 1976. Saya kena ceritakan pelan-pelan supaya anda faham latar belakang cerita ini. Kerana setahun selepas itu, Mahkamah Rayuan, kerana setelah dia dapati bersalah, kata Siti Norma, maka almarhum Datuk Harun membawa rayuan ke Mahkamah Rayuan pada 6 Disember 1977. Maka di hadapan 3 hakim yang dikutuai oleh Hakim Wan Sulaiman bersama 2 hakim lain, hakim telah menolak rayuan Datuk Harun. Bagaimanapun keabsahan masa itu, walaupun ditolak, maka artinya hukuman kekal. Maka Datuk Harun katakan dapat bersalah, tapi situasi dirinya sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Selangor masih kekal. Beliau ketika diberkas adalah menjadi Menteri Besar Selangor. Jangan lupa saudara, ini apa yang berlaku pada pemimpin terdahulu. Kemudian beliau mengemukakan rayuan ke
Privy Council di London. Mungkin waktu itu tidak ada mahkamah ini persekutuan. Jadi perundangan kita sekitar tahun 70-an ini bawa ke London kes ini untuk mendapat pengadilan. Bagaimanapun, waktu di London pada 16 Februari 1978, Mahkamah Privy Council di London menolak rayuan Datuk Arun, yang akhirnya beliau terpaksa merengkuh di penjara selama 4 tahun daripada 1978 hingga 1981. Itu yang saya ada catatkan dalam buku diary dari penjara apa semua tu saudara. Jadi keadaan ini berlaku era Datuk Arun, dan waktu itu Perdana Menterinya adalah Tun Hussein On. Ramai pemimpin UMNO waktu mau membela, kerana waktu itu Datuk Arun hanya ketua pemuda. Beliau adalah sekadar ketua pemuda saja. Tetapi dia punya pengaruhnya kuat. Warga Selangor khususnya merasakan bahawa beliau terinaya kerana ada agenda politik. Sebab itu waktu nak dibawa Datuk Arun ke penjara pun, setelah beliau gagal mendapat rayuan di Privy Council pada 1978, hampir terbakar Kuala Lumpur. Dan akhirnya berlakulah peristiwa membawa Datuk Arun keluar daripada rumah kediamannya di jalan di Taman Duta. Rumah Datuk Arun dia kedutaan India. Lepas itu rumah almarhum Datuk Arun, atas sikit lagi tu rumah kediaman Datuk Seri Najib di Taman Duta, saudara. Saya kena jelaskan keadaan cerita ni. Dan kesan daripada itu, maka warga UMNO membenci Tun Hussein On kerana merasakan bahawa ini ada agenda politik. Dan berlakulah Ketua Penerangan UMNO menentang Tun Hussein On, itu Allahyarham Selamat Palestin, yang akhirnya Hussein On mengelonsu meninggalkan jawatan sebagai Perdana Menteri dengan alasan beliau baru menjalankan pembedahan jantung dan tak sihat. Beliau merupakan Perdana Menteri yang agak singkat usianya. Saudara, itu sebelum diambil alih oleh Dr. Mahathir. Ini saya nak jelaskan, itu peristiwa pertama. Kemudian ini episod duka dalam warga UMNO. Kemudian 20 tahun kemudian, after 20 years, iaitu tercetus perbalahan antara Datuk Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden UMNO. Datuk Arun Ketua Pemuda, Menteri Besar Selangor. Yang ini timbalan Presiden UMNO, timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang akhirnya diseret ke mahkamah atas tuduhan pada mulanya keluar, tetapi dipindah. Tuduhannya lain tidak bukan adalah rasuah. Juga tuduhan rasuah. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim dikatakan oleh hakim, saudara jangan lupa, hakim yang tak relevan, hakim cakap hack. Sikit-sikit tak relevan, sikit-sikit tak relevan. Jadi hakim ini memutuskan Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan rasuah kerana menggunakan jawatannya sebagai timbalan Perdana Menteri mengarahkan pasukan keselamatan bertemu dengan dua orang saksi untuk tendang dan sebagainya. Atas kesalahan itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dihantar ke penjara selama 5 tahun. Maka wujudlah reformasi. Waktu itu Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, dan tak lama lepas itu Dr. Mahathir sendiri, iaitu sekitar 2 tahun kemudian, mengundurkan diri dari anjung kuasa Seri Perdana. Kerana wujudnya reformasi, anak muda bangun, ahli-ahli UMNO berpecah belah. Adalah wujudnya kumpulan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang keluar daripada UMNO, menubuh bersama dengan Dr. Wan Azizah, mewujudkan Parti Keadilan. Terbelah dua juga UMNO. Sebelum itu UMNO dah terbelah dua waktu pertandingan antara Tengku Razali Hamzah dengan Dr. Mahathir apabila UMNO diharamkan. Dan apabila kes reformasi Datuk Anwar Ibrahim ini akhirnya Dr. Mahathir terpaksa menyerahkan jawatan kepada Pak Lah secara sukarela. Itu insiden kedua. Masuk insiden ketiga, sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim dituduh dalam isu kaluat pula. Jadi selepas dibebaskan, kena tuduh sekali lagi. Sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke penjara, wujud reformasi lagi. Dan waktu itu adalah negara dipimpin oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri. Okey, era reformasi berterusan. Sebagaimana pihak-pihak yang bersama dengan Datuk Anwar Ibrahim
merasa benci dan dendam padanya. Kerana beliau dilihat sebagai Perdana Menteri yang eranya Datuk Seri Anwar Ibrahim disimpan ke penjara. Kemudian pada pilihan raya 2018, maka UMNO Barisan Nasional tumbang. Jangan lupa saudara. Ini erimanya. Dan hari ini saya melihat keadaan yang sama juga akan berulang. Apakah akan berulang? Apakah situasi ini mengulangi episod duka di kalangan sebagian besar warga UMNO, ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi? Jadi kalau sesuatu berlaku pada Datuk Seri Najib besok, maka warga UMNO yang begitu ramai menyokong Datuk Seri Najib, tentulah beliau akan benci dan marah serta berdendam dengan Perdana Menteri. Eranya adalah era Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Saya hanya melontarkan pandangan saudara. Saya beri pencerahan ini supaya kita faham keadaan. Ini keadaannya. Malahan lebih mengecewakan. Saya sebenarnya ada juga di kalangan 2-3 orang menteri, di kalangan mereka tu yang ada dalam kabinet Datuk Seri Sabri pernah menyatakan kenyataan. Dia kata biarlah Datuk Najib itu disimpan dalam penjara. Kenapa mereka melakukan kenyataan itu? Wallahu a'lam bissawab. Ada seorang yang sepatutnya dulu dia rapat dengan Datuk Seri Najib. Tapi akhirnya bila kes ni begitu, I want to see him stay in the prison. Ini siapa saya tak mahu istilah saya tak baik saya nak untuk menunjukkan kebencian, tetapi ada. Jadi apakah keadaan episod begitu? Kerana sebab itu kita merasakan kalaulah pertuduhan terhadap Najib ini ada unsur-unsur politik, maka dipikirkanlah macam mana nak menangani secara politik. Sebab dunia sedang memerhati hari ini, saudara. Sebab itu Ahli Majlis Tinggi UMNO Datuk Fuad Zakasi, dia mengatakan bahawa Perdana Menteri, Pegawai Negara dan Menteri Undang-Undang didesak untuk mengambil tindakan susulan itu berikutan penerbitan laporan yang dikatakan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia mengenai deposit sejumlah 26 bilion dalam akaun bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Ini tuntutan daripada UMNO dah mula bergerak ni saudara. Ahli Majlis Tinggi Datuk Fuad Zakasi dia kata dokumen setebal 14 muka surat. Ia merupakan satu bombshell, satu kejutan yang menggemparkan dan jika kegagalan pihak berkuasa untuk menangani cerita ini juga akan menimbulkan satu persoalan, apakah penghukuman penghakiman terhadap Datuk Seri Najib ini dilakukan secara tuntas. Ini katanya. Dan sebab itu dokumen semalam dia kata laporan penulis blog yang berpengkalan di United Kingdom, Saudara Gajah Petra Kamarudin telah menerbitkan butiran laporan yang dikatakan sebagai laporan kes M-Bank yang mendakwa membuktikan bahawa bekas Gubernur Bank Negara Zeti Akhtar Aziz maklum dan mengizinkan supaya 26 bilion itu dibawa masuk ke negara ini. Kemudian deposit 26 bilion itu menurut bekas Perdana Menteri itu katanya adalah derma daripada keluarga Raja Saudi. Ini keadaan yang berkecamuk sekarang ni, yang Dr. Fuad Zakasi menuntut agar pimpinan negara, Perdana Menteri, Pegawai Negara menyemak semula dan menjadikan ia sebagai bahan untuk ulang bicara. Jadi persoalannya apakah syur itu dilaksanakan menyeluruh atau selektif? Rakyat mahu tahu. Ia juga menimbulkan persoalan apakah keterangan saksi dalam kes SRC dan YNDB masih berjalan konsisten dan kredibel. Ini keadaannya. Okey. Alright. Jadi kerana bulan lalu kata Datuk Fuad Zakasi, SPRM berkata setakat ini ia berjaya mendapatkan semula aset dan dana yang dikaitkan dengan YNDB berjumlah 20.5 bilion. Ia termasuklah pembangunan aset bernilai USD 15.4 juta ringgit daripada sebuah syarikat yang dimiliki bersama oleh Taufik Aiman, iaitu suami kepada Zeti Akhtar Aziz, mantan Gubernur Bank Negara. Kemudian bekas Pegawai Negara Tommy Thomas pula mendakwa Zeti dan Taufik telah memudahkan urusan Jolo. Jadi dalam temu bual baru ini, Thomas berkata bahawa setakat yang beliau tahu, kertas siasatan SPRM dan beberapa lain lagi masih belum lengkap waktu kes itu dibawa ke mahkamah. Ini gambarannya yang membuatkan Datuk Fuad Zakasi meminta agar
pimpinan negara melihat semula, menyemak semula. Saya tak mau campur, saya melaporkan apa yang ditulis saudara ya. Saudara saya ingin memberi pencerahan kepada saudara sebab saya bagi urutan peristiwa supaya kita faham keadaan. Kemudian Mahkamah Rayuan pula hari ini. Pagi tadi dia mengingatkan pasukan peguam bekas Perdana Menteri itu bahawa mahkamah bukan kedai kopi. Dan ini membuatkan orang merasa kenapa mahkamah marah pada Najib? Kerana pagi ini sepatutnya diadakan pembicaraan, mahkamah mengizinkan pendengaran, iaitu bahawa dapatan baru yang berhubung dengan kenyataan, Zeti, Aiman dan sebagainya nak dibawa sebagai antara bahan untuk mengukuhkan rayuan mereka bahawa Datuk Najib tak bersalah. Tetapi kerana peguam, iaitu anak pada Tan Sri Shafie ini katanya kena COVID, pada jangkitan COVID dapat hadir, jadi tiba-tiba panel memberikan reaksi yang agak, ini panel mahkamah peguam agak bagi saya negatif. Kerana dia kata panel dia kata ketidakhadiran sebab Tun Najib pun tak datang kerana ketidakhadiran ini dan hari ini didakwa sedang melakukan kuarantin diri akibat mempunyai kontak rapat dengan individu positif. Jadi dia kata kalau tak datang boleh ditangkap, boleh bawa ke penjara. Sedangkan ini adalah rayuan untuk memasukkan. Jadi panel hakim yang dipengerusikan oleh Abdul Karim Abdul Jalil menegur peguam bela Harvinder Singh Sidhu dan seorang penjamin yang hadir pada itu. Jadi dia nak mengukakan kalau boleh nak tangguh sikitlah. Harvinder hari ini minta pendengaran jadualkan hari ini berhubung Perdana Najib untuk mengukuhkan bukti baru dalam kes rayuan international SRC ini ditangguhkan. Jadi laporan yang saya dapat daripada Syekh ini, apabila penjamin tidak dapat menjawab soalan panel hakim mengenai ketiadaan Datuk Najib, Abdul Karim mengingatkan, iaitu hakim, mengingatkan dia dan peguam bahawa perlu lebih banyak bukti lagi untuk menyokong ketidakhadiran Najib di mahkamah hari ini. Kerana ada bukti lain. Kenapa Datuk Najib tak datang? Jadi tarikh baca ini telah dimaklumkan dan penjamin telah dimaklumkan katanya. Jadi kita tak boleh membatalkan jaminan 2 juta. Jadi andai anda sendiri tidak tahu ke Najib dari sini, anda hanya meneka ini bukan kedai kopi. Jadi komen pada hakim bahawa mengatakan mahkamah itu bukan kedai kopi menimbulkan sesuatu yang memeranjatkan rakyat. Kenapa ada komen sebegitu? Sebab saya kata hakim ni kadang-kadang dia dari zaman dulu, kalau dulu zaman Tun Sofyan, dia kalau tengok benda pelik-pelik tu dia marah. Hakim memang berhak lah untuk, sebab dia nak supaya mahkamah dia sentiasa berjalan dengan baik. Kalau Tun Sofyan, do not create mess in my court. Itu kalau dia nak buang satu kes lah. Itu zaman waktu saya jadi wartawan dululah. Tapi hari ini saya tengok bahawa hakim, ketua hakim tu dia macam dia geram lah bila tak datangnya peguam yang harus mengukuhkan bukti dan sebagainya untuk mengemukakan hujahan mereka. Jadi sedangkan malam tadi peguam utama Datuk Najib Tan Sri Muhammad Shafie mengemukakan permohonan untuk menangguhkan pembicaraan selepas salah seorang peguamnya dapati positif kes-19. Jadi Mahkamah Rayuan sepatutnya mendengar permohonan yang difailkan pagi tadi. Saya pagi tadi ya. Kemudian hakim memutuskan bahawa dia kata buat macam mana pun pembicaraan kes rayuan yang awak kemukakan ini hendaklah diteruskan. Jadi kata hakim kita mulakan pada 12.30 tengah hari. Jadi mahkamah tidak mau melengah-lengahkan. Itu jadi hakim Mahkamah Rayuan Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang mengetuai panel 3 hakim bersama Datuk hakimnya itu Hazanah Mehad dan Datuk Wazir Alam Maidin Mira berkata keputusan rayuan Datuk Seri Najib terhadap kesalahannya akan diteruskan besok, pagi besok saya. Jadi saya melihat Mahkamah Rayuan sepatutnya mendengar permohonan yang difailkan oleh Najib pada 1 Disember lalu, di mana ahli parlimen pekan itu meminta Mahkamah Rayuan membenarkan dan mengarahkan bukti viva voice, iaitu bukti lisan viva voice. Dalam terminologi dari segi perundangan dia panggil viva voice. Viva voice. Banyak mahkamah ni dia menggunakan bahasa-bahasa Latin, bahasa-bahasa yang lama-lama dulu. Jadi ketua Persujaya, jadi minta bukti lisan Ketua Persujaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah
itu Datuk Seri Azam Bakti antara lainnya untuk diambil keterangan bagi tujuan rayuan tersebut. Jadi mahkamah dah sedia dah. Tapi bila tak hadir, akhirnya mahkamah rayuan memberi kata dua terhadap Datuk Seri Najib dan barisan pembelanya. Arahan tersebut dikeluarkan bersama 3 panel. Dia kata kami tidak berpuas hati sebab perayu iaitu Datuk Seri Najib tidak hadir dan tidak berminat dan menunjukkan sebarang minat untuk hadir pada posisi ini. Beliau hanya kontak casual dan itu pun kontak casual, bukan satu kontak yang rapat ya saudara. Dia katanya saya nak permohonan ini didengar secara online. Jadi kami akan beri masa pada pihak-pihak untuk persediaan. Gagal buat demikian katanya, mahkamah akan buat keputusan sewajarnya. Itu tegas Hakim Abdul Karim. Jadi terdahulu Havinda memohon agar prosiding itu ditangguhkan. Ya saudara. Majlis sama juga turut dihadiri oleh Muhammad Syafiee. Terdahulu panel terbabit menegaskan bahawa mahkamah rayuan bukanlah kedai kopi. Jadi mahkamah beri 2 pilihan. Yang pertama, mahkamah boleh batalkan jaminan dan beri tunjuk sebab kepada penjamin, dan penjamin kena beri sebab kenapa wang jaminan 1 juta itu tak boleh dilucutkan. Jadi itu keadaan saudara. Akhirnya mahkamah pun petang-petang tu bersidang. Selepas kena marah dengan hakim semua tu, bersidang. Jadi proceeding petang tadi, mahkamah rayuan akhirnya menolak permohonan Datuk Seri Najib untuk menambah bahan bukti bagi memperkukuhkan rayuannya. Jadi mahkamah menolak rayuan Datuk Seri Najib untuk menambah bukti. Bukan menolak rayuan dia lagi, belum, itu besok keputusannya. Tapi kes ini sepatutnya besok akan dinyatakan oleh hakim. Jadi Datuk Seri Najib minta untuk menambah bukti sebagai memperkukuhkan rayuannya. Jadi mahkamah menolak. Ini selalu kena faham. Saya bila tengok begitu kadang orang bagi macam-macam alasan tak betul ni. Tolong jangan kita peningkan rakyat supaya jangan kita pusingkan fakta. Fakta tetap fakta. Macam mahkamah dia tak boleh kiri kanan dan sebab dia is a fact. Macam saya katakan, fakta di mahkamah, hakim ada, pendakwa raya ada, penguam bela ada. Berhujahlah. Jadi hakim yang memutuskan. Jadi mahkamah kata bukti tambahan itu tidak diperlukan untuk rayuan kerana tiada keadaan luar biasa atau syarat luar biasa yang ditunjukkan untuk mahkamah mengambil keterangan tambahan dalam rayuan itu. Jadi mungkin dari segi hakim sudah buat keputusan. Keputusan ada, dia kata tak ada sebab kita nak tambah rayuan tu. Permohonan ditolak. Jadi penyampaian keputusan, itu keputusan rayuan esok akan diteruskan. Jadi mungkinkah kerana keputusan panel hakim mahkamah rayuan akan memutuskan Datuk Seri Najib sama ada bersalah atau tak bersalah besok, menimbulkan 1000 tanda tanya. Sebab itu saya harap agar penyokong, pendukung bertenang dulu saudara. Jangan bukan bertindak ditolak itu mana that's the end of the day. No. Saya nak bagi jelaskan juga kalau dari segi proceeding apa yang berlaku pada kes Datuk Arun dulu dalam tuduhan rasuahnya, bila mahkamah rayuan tolak, dia masih lagi boleh pulang ke rumah dan dia apabila lawyer dia membuat permohonan untuk merayu di Mahkamah Privy Council di London. Mungkin waktu itu tak ada mahkamah persekutuan. Jadi kita di sini ada mahkamah persekutuan. Statusnya sebagai ahli Dewan Negeri Selangor waktu itu masih kekal. Jadi Datuk Seri Najib masih lagi kekal sebagaimana saya katakan semalam, mengikut pandangan daripada Peguam Hania Katiri. Saudara, ini keadaannya saudara, kita kena berharap. Saya minta teman-teman kita datang tunggu keputusan besok. Jadi cuma saya agak terpanggil untuk kita sama-sama hayati kata hati, perasaan hati. Saya terima culipan daripada Datuk Seri Najib. Bagi saya agak sayu. Kata suara hati Datuk Seri Najib, sekiranya esok rayuan saya gagal, maka saya berserah pada Allah. Rayuan saya mungkin akan berakhir esok. Itu culipan Datuk Seri Najib. Ya, mereka berkuasa, tapi saya lebih percaya dengan kekuasaanmu, ya Allah. Allah, aku bersumpah dengan namamu. Aku redha dengan ujian serta pertuduhan yang sedang aku hadapi ini dengan kesabaran dan ketabahan. Aku akan terus tabah menghadapi demi membersihkan diriku. Aku redha dengan ujian
apabila isteri dan anak-anakku dihina oleh mereka dengan kesabaran yang Engkau berikan. Aku redha ya Allah dengan kekejaman yang mereka menggunakan agensi-agensi kerajaan seperti SPRM dan LCDM terhadap diriku. Demi Tuhan yang diriku dalam genggamannya, dan demi Tuhan yang diri Muhammad dalam genggamanmu, ya Allah, aku berdoa sebagaimana doa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap mereka yang telah memfitnah, berdusta dan cuba menginai diriku. Ya Allah, jika mereka itu berdusta, berdiri kerana riak atau sum'ah, maka panjangkanlah umurnya. Jadikanlah kehidupan mereka dalam kefakirannya dan hadapkanlah dia kepada fitnah dan pembalasanmu, ya Allah. Ya Allah, sekiranya aku tidak bersalah dari tuduhan mereka itu, ternyata dusta, sesungguhnya azabmu amat berat dan perit sekali bagi mereka. Ya Allah, aku memohon agar diperkenankan doa hamba-Mu yang dizalimi. Amin ya Rabbal Alamin. Itu catatan Datuk Seri Najib. Saya baca begitu agak sayu. Jadi saya rasa memanglah kerana itulah dia seorang yang sabar. Orang kata apa pun dia senyum saya. Saudara, bukan mudah untuk menghadapi masyarakat dengan tuduhan sebegitu. Dan saya juga mendapat kiriman daripada Datuk Seri Najib. Dia kata mereka yang mendakwa saya tidak ubah seperti saya diletakkan sebagai seorang dalam perlawanan tinju dengan tangan diikat ke belakang. Alhamdulillah, katanya, dengan kuasa Allah, rahmat Allah, kerana Allah, kes saya semakin hampir dengan kebenarannya, katanya. Dalam pembicaraan kes SRC, mereka telah mengantar 17 dokumen yang mengandungi pemalsuan sebagai bukti mahkamah. Bulan Mac mereka tuntut 1.447 bilion. Selepas beberapa bulan mereka naikkan lagi denda menjadi 1.69 bilion. Terlebih dahulu saya tegaskan sekali lagi bahawa affidavit Kerajaan Pakatan Harapan sendiri telah membuktikan bahawa saya telah melaporkan dan membayar cukai LHDN setiap tahun tanpa gagal. Oleh itu, katanya, saya tak pernah lari dari cukai. Jika kita perhatikan, ini jelas menunjukkan bahawa cukai ini dikenakan ke atas apa yang saya terima dari derma dan sumbangan luar negara dalam akaun saya. Ya, jadi Datuk Najib menjelaskan keadaannya. Saya melihat, sebab saya kata saudara harus bertenang, kerana fakta kes telah pun dikemukakan. Cuma rakyat hari ini saya lihat keadaan ini akan menjerut. Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri dalam keadaan yang sukar. Kalau sesuatu berlaku pada Najib, beliau akan dibenci. Kalau pula terlepas pula tu, dia akan dikutuk, dituduh. Ini keadaannya. Jadi kita sekali lagi berada dalam episod duka yang terlalu sukar, saudara. Ini bagi saya lah, memanglah kita untuk memasung seseorang untuk berada dalam penjara itu memang tak ada masalah. Tapi kena ingat, saudara, bahawa kita ni bukan maksum. Yang maksum itu Rasulullah SAW. Manusia tidak lari daripada melakukan kesilapan. Jadi bagaimana kalau macam mana dia dihadapi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Saya melihat bahawa perpecahan bangsa kita bertambah teruk lagi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim diseret ke mahkamah. Kemudian bila dalam pembicaraan tak relevan, bawa bantal, bawa tilam ke mahkamah. Akhirnya bukti tak diterima oleh mahkamah. Kemudian dijatuhkan hukuman kerana rasuah. Beradalah Datuk Seri Anwar Ibrahim di penjara selama 5 tahun. Kemudian bebas. Satu pembebas itu zaman Palah. Bila dia bebas, sedangkan jangan lupa bergiat balik dalam politik. Dan masuk sekali lagi kerana 5 tahun. Tapi bagaimanapun dia diampunkan oleh Duli Yang Maulid Pertuan Agong sehinggalah sekarang ni bebas, bolehlah bergerak dalam politik dan boleh dilantik sebagai apa saja jawatan yang diperlukan, yang dia dirasakan sesuai untuknya. Jadi ada pengampunan. Itu kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila kes Datuk Seri Anwar Ibrahim berlaku begini, Kerajaan UMNO Barisan Nasional tumbang. Bila Datuk Seri almarhum Datuk Harun diseret ke mahkamah dan dibawa, dia dimasukkan ke penjara, akhirnya Tun Hussein On tumbang. Jangan lupa ini keadaannya, saudara. Dan sekarang ni bila Datuk Seri Najib dibawa ke mahkamah, apakah hukumannya? Wallahu a'lam bisawab. Tapi kalau bertanya dengan saya secara peribadinya, sepatutnya apa dia argumennya, saya terima banyak argumen, saya tak boleh komen lagi sebab besok hakim akan memberi penghakimannya. Jadi kita nak tengok nak baca dia punya kertas penghakiman. Pembicaraannya panjang, saudara. Itu baru satu.
Bagaimana pula dengan kita sedang berhadapan dengan satu kes lagi, iaitu pada bulan Januari, 24 Januari. Apakah ada prima facie terhadap Presiden UMNO? Jadi keadaan begini adalah mencengkam kehidupan ataupun kedudukan politik Datuk Ismail Sabri. Di saat negara kita berada dalam keadaan yang sebegini. Waktu situasi Datuk Harun dulu tu, negara masih lagi okey, ekonomi kita tak ada masalah. Masa Datuk Seri Anwar Ibrahim tu, negara ekonominya masih okey lagi. Tapi wujud perarakan reformasi sana sini. Tapi hari ini, sesuatu berlaku pada Datuk Seri Najib dalam keadaan ekonomi yang sebegini. Dan ini apa saya harap, sebab itu saya minta warga bertenang, terima keputusan. Jangan risau. Banyak orang bertanya apakah Datuk Seri Najib akan ke penjara. Saya kata kalau mengikut presiden ataupun proses sebelum ini, waktu Datuk Harun dulu, boleh lagi dia buat perayuan. Kita ada mahkamah ini persekutuan. Sekarang ni satu hakim Mahkamah Tinggi. Dulu Datuk Harun Mahkamah Siti Norma. Kemudian ada 3 hakim. 3 hakim Datuk Wan Sulaiman dan 2 orang lagi hakim. Kemudian waktu itu tak tahu, mungkin tak ada masa tu gamaknya Mahkamah Persekutuan ini. Maka bawa kes tu ke London. Sampai di London ditolak, balik baru penghukuman dilakukan. Saudara, Datuk Najib pun begitu juga sepatutnya. Jadi jangan kita mudah terperangkap. Kadang-kadang saya tak sukalah bila tengok Datuk Najib akan ke penjara. Ada banyak hari ni orang tanya dengan saya, apakah besok Datuk Najib akan dihantar ke penjara? Saya nak jawab pun tak tahu, saya bukan pengamal undang-undang. Tetapi kalau saya melihat dari segi presiden yang berlaku, begitu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu pun. Tapi berbeza, pembicaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak berada dari luar. Dia masa itu dia berada ditahan di bawah ISA. Dia dihantar ke mahkamah dari dalam penjara. Ini agak perbezaannya, saudara. Jadi jangan saya katakan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tu bila jatuh hukum tu masuk penjara. Sebab waktu itu beliau sudah pun berada di belakang tabir JJ besi. Kerana tuduhannya ini mengganggu ketenteraman awam. Itu era Tun Dr. Mahathir. Jadi apakah sekarang ini dalam keadaan Datuk Seri Najib yang tak ada masalah apa-apa, dia okey, dia kesan merayu lagi. Jangan lupa dia adalah sebagai ahli parlimen, dia ada rakyat dia. Apakah warga Pekan boleh mengizinkan keadaannya begitu? Saya tak mau campur tangan, saya tidak mau memberi komen yang agak berat sebelah. Tapi bagi saya keadaan apa yang berlaku besok adalah menguji bagaimana Datuk Ismail Sabri menangani masalah ini. Ini bukan kerja mudah. Dunia juga melihat. Jadi bagi saya lah, kadang-kadang kita memanglah besok satu dunia akan melaporkan. Bagaimana kita lihat dulu ada di India tu bukan Perdana Menteri. Di India cuma dia punya menteri je, menteri besarnya. Tapi tak silap saya ada apa yang berlaku di Mesir. Mursidi yang dihadapkan ke mahkamah dan akhirnya dipenjarakan. Are we going to follow that? Ini persoalan saya. Adakah kita akan menurut keadaan begitu? Dan akhirnya sampai sekarang ni, bagaimana kedudukan di Mesir? Saudara, jadi saya serahkan benda ini atas kebijaksanaan pimpinan kerajaan. Kena tangani benda ini seperti menarik benang dari dalam tepung, tarik rambut dari dalam tepung. Tepung tak berserakan, rambut tak putus. Ini bukan kerja mudah. Kerana Datuk Seri Najib suka tak suka dia ada jasanya. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri. Lama di dalam kerajaan. Keluarganya juga keluarga Tun Razak. Tun Razak juga ada jasa pada warga bangsa kita. Orang akan mengenang keadaan begini. Jadi perbicaraan itu, apakah perbicaraan itu benar-benar, sebab banyak masalah yang tersembunyi. Ini masalah sekarang ni, banyak masalah tersembunyi yang belum tuntas. Jadi ini keadaan saya. Jadi kalau Saudara Shah Kazai, jangan tuduh. Jadi masalah kita sekarang ni, perbicaraan sedang berjalan, kita terus menuduh. Saya mengajak teman-teman saya supaya kita melapangkan fikiran. Kita ada mahkamah, biarlah mahkamah. Ini belum apa-apa lagi, kita dah jatuhkan hukuman. Who are we in the point of law yang kita boleh nak jatuhkan hukuman? Betul, kita rakyat, kita punya kuasa, suara rakyat, kuasa keramat. Tetapi kuasa itu bukanlah memberi keabsahan untuk kita menjatuhkan hukuman. Biar kita dengar baik-baik apa hukumannya, kenapa dia disabitkan kalau disalah, kalau tak salah kenapa dilepaskan. Sebab mahkamah itu, sebab dia kata sematlah mahkamah mendapati beyond the reasonable doubts. Jadi
mengatasi segala beyond the reasonable doubt. Ini artinya mengatasi keraguan. Tanpa keraguan, mengatasi keraguan, maka kamu bersalah. Itu kata mahkamah. Tapi masih lagi boleh dicabar. Like Najib pray towards kaki fitnah hingga dia merengkuh ke Sungai Buloh. Ni saudara, saya melihat bahawa dalam keadaan begini, saudara Abdul Hamid, rasanya Saudara Ibrahim pun dulu berdoa semila macam Najib towards kaki fitnah. Ini kita tak tahu saudara Abdul Majid. Kali kedua Datuk Ibrahim luar kan, masa tu sibuk kajian move. Betul. Ini dalam Instagram dia bertanya, waktu dia di luar tu, waktu duduk sibuk kajian move. Kesan daripada kajian move dia simpan ke dalam. Jadi alasan dan sebagainya kita serah pada mahkamah. Jadi Zulkifli Fauzi bukti tak cukup mana. Saya nak kata bukti tak ada dan sebagainya, saya belum mendapat kertas penghakiman. Kalau kita dapatkan dia, baru kita boleh buat argument. Dia jatuh hukum 12 tahun penjara. Itu Mahkamah Tinggi, Seraja dari Muhammad Top. Saya bersetuju. Mahkamah Tinggi satu hakim. Itu hakim Nazlan tu, dia jatuh hukum pada pandangan dia. Sebab itu dibawa, kita ni sistem kehakiman kita ni mempunyai banyak mahkamahnya, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Tinggi satu hakim. Jadi kemungkinan ada kekhilafan, bukan silap, kekhilaf dalam mentafsir. Sebab itu dibawa ke Mahkamah Rayuan. Terpulang pada 3 hakim besok. Apakah 3 hakim itu bersetuju ataupun tidak? Jadi lepas itu, kalaulah sesuatu yang diputuskan, sama ada pendakwa raya ataupun orang yang dituduh. Kalau kes ini besok, hakim mengatakan bahawa Datuk Najib dilepaskan, beyond reasonable doubt, dia tidak bersalah. Dia kalau dibebaskan pun, tetapi pendakwa raya boleh membawa kes ini ke Mahkamah Persekutuan. Kerana dia kata tak puas hati kerana 3 hakim itu mungkin membuat kekhilafan. Begitu juga kalau Datuk Seri Najib tidak dilepaskan, maka Mahkamah Rayuan bersetuju dengan keputusan Mahkamah Tinggi, maka Datuk Seri Najib dan tim peguam belanya akan merayu ke Mahkamah Persekutuan yang dia akan dihadiri oleh 7 hakim, 5 orang hakim. Bagaimana Datuk Arun pergi ke Privy Council. Jadi kita kena faham, jangan kita terus menuduh. Sebab saudara, bila saudara menuduh, ada juga orang yang bersipati Datuk Najib, ada orang yang biasa mendapat pembelaannya waktu beliau menjadi Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi kita jangan tuduh, jangan kita terikut-ikut dengan budaya orang. Saya mengharapkan warga saya, sebab saya katakan kita warga cinta damai. Kita melihat dengan penuh keprihatinan what is going to happen next. Jadi besok adalah paling penting sebab hari ini saya melihat hari ini adalah satu keputusan daripada hakim yang menolak tambahan kepada bukti baru sebagai alasan log penghakiman. Boleh juga kerana itu boleh melengahkan keputusan. Mungkin. Jadi segala kemungkinan itu ada saudara. Saya tidak mahu bermain dengan andaian. Yang paling penting kita sekarang ini, kita harus melihat keputusan besok. Kerana hari ini ditolak. Hari ini argument yang ditolak itu bukan satu benda yang mudah saudara. Bukan satu benda yang mudah. Dan kita pula sekarang ini dalam saat-saat negara dalam keadaan yang begitu tak menentu. Pilihan raya sedang berlaku di Sarawak. Apakah akan berlaku pilihan umum? Kalau berlaku pilihan umum, apakah kekal kerajaan dan pimpinan Dr. Ismail Sabri hari ini? Wah, negara kita berada dalam keadaan duka, episod yang menyedihkan. Saya melihat bahawa kita berada dalam suasana episod yang cukup menyedihkan. Kerana kita bertelagah. Kita bertelagah sama sendiri kerana politik. Saya tak mau menuduh apa-apa, tapi saya agak kecewa apabila politik ini akhirnya memerangkap warga bangsa kita ini terjebak dalam suasana perbalahan yang tiada tepian, tiada noktah. Kalau saya dengar kenyataan Dato' Mahdi begini, kenyataan Tasimuddin begini, kenyataan Dato' Zahid begini, kenyataan daripada Fuad Zakasi begini, kenyataan Tok Mak Hassan begini, kenyataan bagi pihak Najib begini. Jadi kenapa kita wujudkan perbalahan? Dan kita tak tahu lagi sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim tak juga boleh komen lagi. Beliau pernah mengalami suasana begitu. Apakah perasaannya apabila dituduh begitu?
Cuma paling tidak dia kata dia dah lulus lah dari universiti di Sungai Buloh. Sebab itu dia sekarang ni sedang mendaki politiknya. Dia berkeyakinan bahawa ketika nanti dia akan berada di anjung kuasa di Sri Perdana. Itu keyakinan beliau. Dan katanya dia dah lulus sebagai seorang pemimpin. Memang saudara jangan lupa, banyak pemimpin dunia yang menjadi pemimpin yang hebat selepas mereka dipenjarakan. Saya sahabat saya Eduardo Ponce biasa kena penjara. Kemudian Argentina, Evita Peron. Jangan lupa, Peron duduk dalam penjara begitu lama, tapi akhirnya dia keluar, dia menjadi seorang pemimpin yang hebat. Hingga orang rakyat mencipta lagu Don't Cry For Me Argentina, ditujukan kepada Evita Peron, isterinya, yang sama-sama berjuang, bergelut kerana beliau dijatuhkan hukuman penjara, kesan daripada percaturan politik. Begitu juga dengan Nelson Mandela. Jadi kita melihat percaturan dunia ini berlaku. Cuma saya nak berpesan pada teman-teman semua, besok kita tunggu dengan hati yang terbuka. Jangan ambil tindakan yang bukan-bukan. Kita warga Cinta Damai, kita tunggu besok. Dan insyaAllah, saya bila dah dapat penghakiman apa semua tu, bolehlah kita mengulas. Sepanjang perbicaraan saya tak boleh ulas saya akan melakukan contempt of court. Jadi saya mengharapkan saudara bertenang menghadapi hari besok. Kita mendoakan tiada duka lagi, tiada lagi episod duka dalam negara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.